Hai semua, bertemu lagi kita di channel Fatihah Kitchen. Video kali ini saya nak share resepi pai daging carbonara. Biasanya pernah dengar spaghetti carbonara kan? Tapi saya olah jadikan ia sebiji pai. Pai carbonara ni sangat sedap, kerasnya yang rangup dan intinya yang mewah dengan daging, dicampur pula dengan sos carbonara dan cheese, menjadikan pai ini sangat creamy. Tengok potongannya, nampak sedap dan mewah dengan inti kan? Okey, jom saya tunjukkan cara-cara bagaimana saya membuat pai daging carbonara ni. Saya start buat intinya dulu. Di dalam kuali cairkan 2 sudu besar mentega. Kemudian masukkan bawang Holland dan tumis hingga layu. Masukkan 400 gram daging kisar. Kacau-kacau hingga setengah masak. Campur sosis, cendawan butang dan serbuk lada hitam. Kacau rata. Inilah dia penyedapnya, sos carbonara mushroom. Kacau sampai sebati. Tambah 2 keping cheese. Kalau nak guna cheese parmesan yang parut tu pun boleh. Kacau hingga keju cair. Saya tak tambah garam sebab keju ni pun dah masin ya. Campur tepung gandum untuk pekatkan inti dan kacau rata. Perasakan dengan sedikit gula untuk balancekan rasa masin dan manisnya. Kacau sampai inti agak kering. Boleh tutup api dan sejukkan dulu. Okey, untuk kulit atau kerasnya, di dalam mangkuk adunan, masukkan tepung gandum. Campur sekali gula icing. Dan garam halus. Sebatikan dulu. Kemudian masukkan mentega. Mentega ni sejuk ya, yang baru keluarkan dari peti ais. Saya dadukan. Tambah icing vanila. Kalau tak nak letak pun tak apa. Gaul dan sebatikan hingga menjadi seperti serbuk roti. Okey, macam ni. Campur air ais, bukan air sejuk ya. Air ais ni lah yang menjadikan kulit rangup. Gaul lagi hingga menjadi dough. Bila dah jadi dough macam ni, balut dengan plastik dan simpan di dalam peti ais selama 1 jam. Okey, saya guna loyang saiz 9 x 2 inci. Saya sapu dengan sedikit butter.
Ambil sebahagian dough dan canai nipis, tapi jangan terlalu nipis ya. Okey, terbalikkan ke atas loyang dengan perlahan-lahan. Kemas dan ratakan. Bahagian yang lebih dipotong ya. Tekankan lagi pada loyang hingga kemas. Dan masukkan inti. Kemudian ratakan. Kulit selebihnya kita potong. Biar kulit sama paras dengan inti. Untuk anyaman di atas pie, saya canai dan potong baki dough menggunakan pemotong agar-agar bergigi. Tapi kalau tak ada pemotong agar-agar ni, boleh potong lurus je dengan pisau. Okey, ambil beberapa keping dough yang kita potong tadi. Susun di atas pie. Jarak-jarakkan sedikit. Kemudian ambil beberapa keping lagi dan anyam seperti bentuk tikar. Buat dengan berhati-hati tapi pantas sebab kita tak nak dough jadi lembik dan patah. Kalau nak ayam dari tengah-tengah pie pun boleh. Yang ni saya start dari tepi. Hujung yang lebih dipotong ya sebab nanti kita nak hias di bahagian tepinya pula. Kalau tak nak ayam seperti saya buat ni, boleh buat corak lain ya. Ikut kreativiti masing-masing. Okey, saya anyam lagi sampai siap. Ambil masa sikit ya untuk siapkannya. Ni hasilnya yang telah saya siap ayam. Ketepikan dulu. Untuk hiasan bahagian tepinya, saya potong dough secara memanjang. Ambil 2 keping dough dan pintal bersama seperti jalinan. Sapu anyaman pie tadi dengan kuning telur. Saya campur dengan sedikit pewarna kuning. Kemudian susun jalinan dough di bahagian tepi pie.
Sapu dengan kuning telur juga. Untuk mencantikkannya lagi, saya tekap dough dengan acuan. Hiasan ni pun ikut kreativiti masing-masing ya. Okey, susun cantik-cantik. Sapu dengan kuning telur. Akhir sekali, tabur bijan hitam. Bakar pada suhu 160 darjah Celsius hingga 170 darjah Celsius selama 1 jam atau hingga kepirangan. Saya bakar api bawah dulu 50 minit di rak tengah, kemudian 10 minit terakhir di rak paling bawah. Api atas saja pada suhu 140 darjah Celsius. Bergantung pada suhu oven masing-masing ya. Keluarkan daripada loyang dan bolehlah dipotong. Tengok, cantik kan? Sebenarnya masa saya tengah potong ni, suami saya ada kat sebelah tengah duk perhati. Tak sabar dia nak makan. Last-last saya yang masuk ke dalam mulut dulu. Sedap dinikmati ketika panas-panas. Okey, setakat ni dulu perkongsian saya. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.